Okay, saya nak TikTok kejap. Okay, jangan alih YouTube anda. Ini adalah YouTube Persona XY. Jangan lupa subscribe. Saya boleh buat TikTok, jadi jangan lupa tengok kami di Instagram Persona XY. Okay, tadi nak gurau je. Okay, Assalamualaikum, saya Hafiz Rosen dan ini adalah YouTube Persona XY. Perkongsian bersama dengan keluarga hebat ini, anak yang muda yang hebat ini bersama dengan Izzat, Daniel, dan juga abahnya di sini. Hai. Encik Zulkifli, Dan juga ibunya di sini. Puan Rohani. Dan juga suara latanya di sini. Sayalah wanita itu, Zahira Razi. Okey, ini dia kita akan buat ringkasan video interview ringkasan untuk channel YouTube kita. Jadi kita nak buang masa, kita teruskan dengan soalan. Okey Izzat. Bila Izzat ada buat pengakuan dalam video kedua dan juga video ketiga, Izzat kata keluarga banyak merubah kehidupan Izzat dalam video ketiga kan. Apa yang Izzat nampak yang dilakukan oleh keluarga sehingga Izzat rasa aku perlu berubah? Waktu dulu-dulu, waktu saya nakal dulu saya selalu minta duit mak saya. Lepas tu bila mak saya tak bagi, dia menangis. Lepas saya keluar pada bilik tu, saya dengar mak saya menangis. Dia doa pada Tuhan yang suruhlah saya berubah suatu hari nanti. Saya dengar doa tu. Lepas tu daripada start masuk dengan ni, saya rindu. Saya rindu mak saya rindu. Saya nak buat mereka gembira. Saya dah penat buat mereka sedih, mengeluarkan mata kesedihan. Dan setiap pada saya bebas pada negeri ni, saya nak buat mereka jatuhnya air mata kegembiraan mereka. Itu yang saya nak buat untuk mereka. Akhirnya air mata kegembiraan itu gugur juga ya, Encik Zul. Dan kita nak tahu juga sepanjang Haris pula salah buat. Izzat. Tadi banyak sangat Haris nama. Sepanjang Izzat berada di Harrigan ni Abang Zul dan juga Kak Ani, apa yang membuatkan Encik Zul dan juga Kak Ani rasa rindu sangat kenangan-kenangan walaupun katanya sangat nakal dulu Dengan kehadiran beliau di rumah. Sebab saya tak punya anak kan, ada anak angkat, jadi yalah, kita belajar menghargai apa yang ada kan, Tuhan bagi pinjaman kan. Jadi saya rasa setiap saat saya rindukan dia. Jadi saya yakin satu masa dia mesti berubah juga. Sebab saya tak pernah pukul dia, sebab saya nak bagi yang terbaik bagi hidup dia kan. Saya sayang dia, lebih menatang minat yang penuh. Jadi bila berjauhan tu rasa terlampau rindu sangat. Saya yakin bila dia akan berubah tu masa nanti, InsyaAllah. Orang yang paling banyak berdepan dengan orang luar adalah Encik Zulkifli dan juga Puan Rohani. Apa yang Encik Zulkifli letakkan dalam diri untuk kuatkan diri yang kata-kata orang ni adalah sesuatu yang Encik Zulkifli tak patut dengar, tak patut langsung nak react? Apa yang Encik Zulkifli buat? Memang daripada jenam dah, sejarah hidup dia memang setiap hari memang bukan cerita keburukan dia kan. Pecah rumah kan, merompak, lepas tu curi buah orang macam-macam. Dan memang tak kira lah, saya rasa macam hari terdengar memang tak tahan. Hari kena menangis dengan ibu dia kan, dengan isteri saya memang hari menangis. Jadi saya fikir jadi kalau saya saya tambah lagi masalah kan. Dia kan tak jadi masalah tak selesai. Jadi saya cuba kuatkan diri saya bahawa dengan saya cuba ingat kisah-kisah silam, sejarah Islam kan, kata orang yang salah boleh akan berubah tu masa nanti. Jadi saya fikir saya tak nak hanyut dalam keadaan yang semakin teruk. Saya nak cuba kawal diri saya bahawa masyarakat tak boleh bentuk apa. Diri saya keluarga saya yang boleh bentuk keluarga saya sendiri. Jadi saya cuba bertahan. Benda bukan pekat ketinggalan, saya cuba dekat dengan Allah, minta doa dengan Allah kan. Sebab walaupun jahat mana anak saya, dia tak anak saya. Saya cuba minta dengan Allah supaya satu masa Allah beri jalan keluar, keluarga saya boleh bahagia kembali, InsyaAllah. Betul, orang kata seburuk-buruk anak itu adalah anak kita sendiri. Dan juga Izzat ketika ini menyambung pengajian dalam bidang penerbangan, difahamkan kalau nanti Izzat dah habis belajar dan sebagainya, apa hadiah yang Izzat ingin berikan kepada kedua ibu bapa ini selain daripada Izzat katakan tadi air mata kegembiraan dan sebagainya? Apa dalam bentuk apa yang Izzat ingin berikan? Saya rasa saya tak berjaya lagi. Sebab saya berjaya apabila saya dapat hantar mak ayah saya pergi haji. Itu yang saya impikan sangat. Moga satu hari nanti saya dapat hantar dengan hasil titik peluk saya, hantar mak ayah pergi haji.
Itu je. Ya, ada satu soalan. Izzat, ada dalam video kedua tak saya Izzat dia mengatakan bahawa kawan-kawan bukan penyebab Izzat terjerumus dalam benda-benda yang begitu. Adakah Izzat masih berhubung dengan mereka selepas keluar daripada sekolah negeri ni? Okey, selepas keluar pada sekolah negeri ni tu, saya adalah jumpa mereka tapi tak serapat yang macam dulu. Jadi saya nak cakap, saya pun tak tahu pengakhiran hidup saya macam mana. Saya takut saya terjerumus. So cara saya nak jauhkan daripada perkara-perkara yang negatif, saya jauhkan dengan kawan-kawan yang negatif. Saya pilih circle-circle yang positif. Saya cari orang-orang yang baik untuk bimbing saya ke arah yang lebih baik. Ada cuba untuk tarik mereka untuk berubah? Saya dah cuba nasihatkan dia sebab saya cakap benda ni tak sampai bila-bila. Benda ni kita akan sampai setakat tu je. Kita tak boleh pergi ke depan. Kita tak boleh berjaya. Okay, kita nak kurangkan sikit lah rasa macam sedih-sedih kan. Kita nak gembira, Izzat pun dah berubah dan sebagainya. Nak tanya juga dekat Kak Ani sebagai ibunya. Kadang-kadang orang kata anak degil macam mana pun, kok mana pun dia balik dia nak juga makanan favourite dia. Makanan kegemaran dia. Apa makanan favourite Izzat ni sebenarnya? Kalau kita boleh tahulah. Sama petai. Petai tak suka. Alah, mak saya suka petai. Apa yang Izzat selalu minta kalau lagi-lagi dah keluar daripada sekolah ni? Goreng telur. Goreng? mata. Goreng telur mata? Itu yang dia suka. Itu je. Selalu Makan dengan Mata apa? dengan kicap, nasi. Betul Izzat? Dia suka yang. Oh, memang suka macam tu. Kenapa? Sebab adakah Itu yang dia suka. Daripada kecil saya selalu minta macam tu. Balik pergi sekolah telur masak separuh. Lepas tu balik sekolah minta mak masak telur. oh, mudah lah maknya. Memang hari-hari. Hari-hari sampai sekarang. Okay, itu dia. Sebab apa pun mak masak memang sedap. Even buat air pun sedap betul. Sekali tu masuk Kau buat nasi ayam lah. Dia nak pergi ke sekolah. Masuk sekolah nak. Kita satu tu kan. Sekolah Felda. Sekolah Felda. Oh, suka Feda gampang Buat sukan. DSF. Okey. Semabati. Okey, Semabati. Buat sekali nasi tu macam. Tak benda dia kata tak ingat. Memang suka lah masak. Tapi sukalah nasi ayam tu bila nasi masak tu. Okey, maknanya selain daripada telur mata, nasi kicap, Izzat juga suka nasi ayam. Jadi kalau anda merasakan anda adalah calon suri hati untuk Izzat, saya terima terus promote. Calon suri hati untuk Izzat, lalu dulu kita orang ni baru dapatkan Izzat. Dapat blessing ataupun keberkatan daripada kedua ibu bapa yang menjaga Izzat ini walaupun dalam keadaan yang sukar dan sebagainya. Memang hari-hari doa. Doa. Doa tak pernah putus. Ya. Betul lah, doa ibu itu memang tiada hijab. Dan apa yang kita lakukan, walaupun mungkin kita nak accident ke ataupun nak terlanggar apa-apa, tapi kita selamat mungkin disebabkan oleh doa ibu bapa kita yang kita tak nampak dan juga mungkin kita tak dengar dan sebagainya. Okey, tadi kita Tapi Hafiz, Ya. saya ada satu soalan nak tanya ke Izzat juga. okey, Saya silakan. tahu Izzat ni pernah berkahwin, juga mempunyai seorang anak ketika ini kan. Sekarang anak dah usia berapa? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Dalam sebulan berapa kali jumpa dengan anak? Saya setakat ni last saya jumpa dekat mahkamah lah. Waktu saya bercerai dulu. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi sebab yelah nak jaga masing-masing nak jaga. Kalau saya pergi sana nanti jadi fitnah. So saya nak jaga tu tunggu masing-masing dah berkahwin baru saya pergi. Tunggu dia dah berkahwin dan saya pun dah berkahwin saya pergi. Adakah masih sayang? Sayang tu dah ada tapi tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi anak lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan mesti sangat rapat lah. Selalunya anak perempuan dengan ayah ni Tak rapat lah sebab saya terpisah dengan dia. Jadi dia lebih baik dengan ibu dia. So kalau Izzat sendiri antara ibu dengan abah ni mana yang paling rapat? Mana Ni? paling rapat? Ayah, Ayah. abah. Kenapa dengan abah? Saya terkejut juga dengan jawapan selalu dengan mak Selalu minta duit. Okey, itu jawapan yang sangat jujur Sebab satu saya kurang sebab isteri dia memang tegas sikit lah. Saya Oh, ya ke? Oh ya ke? Ah. Selalunya Saya nampak macam selalunya anak lelaki bila dengan mak sebab dia tahu dengan mak dia boleh minta macam-macam. Ayah tak boleh. oh, mak sangat tegas. Mak sangat tegas. tak tegas tapi dia macam banyak tak boleh. Saya ikut je. Tu dia suka saya tu.
Tapi dalam waktu sama saya cuba tarik tali lah kan. Saya belajar sebab dulu saya tegas sangat. Lepas tu saya belajar pada kelembutan tu, baru nasihat dia. Dengan cara itu dia takkan jauh dengan saya. Sebab dulu saya buat cara, saya cuba dia ajar saya cuba tegas tau dengan dia. Jadi saya belajar tak boleh sebab dia lagi keras. Jadi saya cuba lembut dulu, baru saya nasihat dalam kelembutan tu. Rasa baru boleh boleh berubah. Dan betul. Dari cerita Abang Zul ni saya dapat gambarkan bahawa Abang Zul merendahkan ego sebagai seorang ayah. Selalu orang kata ayah ni ataupun suami ego dia tinggi melangit kalau bab-bab macam ni. Apa tips Abang Zul untuk meredakan ataupun mengurangkan ketegangan yang berlaku? Pertama lah saya belajar pengalaman. Dulu saya lain style, sekarang saya buat cuba style Jadi style yang cuba ni mana-mana bapak boleh cuba. Mana bila anak yang banyak masalah kita tarik dulu. Tarik dia cari jalan macam saya, macam Izzat lah. Saya tarik dulu, saya dekati dia. Belajar apa dia nak, kita cuba memahami dia. Dalam masa yang sama baru kita baiki sikit-sikit. Sebab tak boleh mengejut. Sebab remaja sekarang bukan macam dulu. Nah, dulu rotan semakin baik, sekarang rotan semakin teruk. Sebab saya pernah rotan dia. Pernah sebab saya terlampau nak cuba. Saya tak ada cara, saya kena rotan, saya boleh ubah. Tapi pun tak boleh. Tu dia pernah duduk asrama, dia pernah cabar saya dulu. Dia kata, kalau abah hantar saya asrama, dia akan lari. Saya rotan dia tu. Dia pergi juga asrama. Dia cakap, kalau abah hantar, dia akan lari. Betul. Malam tu, cikgu telefon, warden. Lari Pakcik Zul, anak pakcik hilang ni. Satu asrama cari dia. Jumpa kat mana? Jumpa kat bus stand. Oh, kat bus stand. Di mana? Kat bus stand tu? Tidur kat situ. Masuk tingkatan 2. Masa Maksud kecil Izzat ni. apa yang Izzat fikir nak lari tu? Saya tak nak belajar. Saya tak minat belajar tu. Memang betul-betul tak minat Oh, hebat perjalanan ni. Mungkinlah Izzat kata-kata akhirnya setelah berubah dan sebagainya. Apa satu pesan ataupun satu dua pesan kepada mereka untuk sebenarnya kita ada ruang ataupun kita ada jumpa cahaya tu, cuma kekuatan itu datang dari diri kita. Pada yang pernah jatuh kan dan pernah gagal dalam kehidupan, bangkit dan belajar dari kesilapan. Sebab guru yang terbaik dalam kehidupan adalah belajar dari kesilapan. Apabila kita belajar, kita akan jumpa suatu hari nanti kejayaan. Kalau kegagalan yang kita cari, itulah kita akan jumpa pada waktu depan. Tapi kalau kejayaan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa. InsyaAllah. Gagal sekali tak mana kita akan gagal selamanya. Tapi ada satu yang saya rasa Izzat pegang sampai sekarang, dari nasihat daripada Corporal. Apa yang Izzat lalui sekarang bukan satu macam mana yang Izzat pegang, Izzat ada cakapkan dalam video. Dalam corporate tu, saya ingat lagi sampai sekarang dia punya nama, dia punya intake nombor badan tu. Apa namanya? Nama dia Corporal Razif. Corporal Razif. Yang dia cakap pada saya, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Kata-kata tu saya pegang sampailah saya masuk negeri ni. Saya ingat, saya tulis kata-kata tu pada buku saya. Saya tulis, saya jadikan satu pegangan untuk saya berubah ke arah yang lebih baik. Semalam, alhamdulillah kawan dia chat saya, dia cakap Corporal Razif tu nak jumpa saya. Balik pada ni insya-Allah saya jumpa dia. InsyaAllah. Awal yang baik apa? Ini bukan permulaan yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Okey, baik. Itu dia. Hebat sekali untuk saya gambarkan, hebat dalam kata-kata juga memberikan gambaran. Saya rasa kalau anda tidak termotivasi untuk berubah ataupun termotivasi untuk mendengar cerita ni, sebab kata Piuris, there's be something wrong in you. Orang faham kan cakap baik I pelik sikit bunyi. Dia bukan sebab dia ada banyak S tu. Tapi kita juga kena letakkan dalam diri kita bahawa apa yang kita lalui dalam kehidupan kita adalah rangkaian pilihan yang telah pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni semua indah. Jadi insya-Allah peluang kita ada, kita jangan sia-siakan, gunakanlah peluang itu dengan sebaik-baiknya. Hiasi dengan keindahan. Betul. Terima kasih Izzat Daniel, Abang Zul dan juga Kak Ani atas tunjukkan pengajaran dan juga ilmu baru untuk kita dalam, khususnya dalam pendidikan keluarga itu. Jadi, terima kasih semua. Jangan lupa share dekat jiran-jiran. Tularkan. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.